Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila muallif kitab wa ila muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi sirri Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'aliyyul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha', wa 'amalin la yurfa', wa du'a'in la yusma'. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min qada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ashabul fadilah, para tokoh guru, para alim ulama, para asatidzah, seterusnya para muslimin muslimat yang Allah rahmati dan sayangi sekalian. Tidak lupa ibu kali ibu di belakang. Semoga Allah Ta'ala beri afiat dan hidayah selama memberi insyaAllah. Pertama sekali saya mohon maaf dan berterima kasih. Sebab ilmu ini ilmu yang mahal di sisi Allah. Ilmu yang mahal di sisi Allah. Tahniah sebab telah meniru-niru para ulama-ulama terdahulu kerana menunggu-nunggu ilmu yang datang daripada seorang guru. Yang Allah suruh ada faisal. Pertama kali lah, ni kali kedua lah. Al-masyaqqatu tajidu bi taysir. Kata usul dia. Sulfik dia. Ada masyaqqah yang tak dapat dielak. Kan tapi sudi juga untuk tunggu, masya-Allah. Semoga Allah beri ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama ni contohnya perempuan. Satu misal kata ulama. Satu syekh kata, satu hari dia mengajar pada anak buih Syekh Sa'ad. Dia mengajar pada anak buih. Setiap kali dia tulis dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tulis semua tentang ilmu agama. Pada maudhu' yang pertama ataupun maudhu' topik yang pertama, dia kata dengan anak buih dia, topik pertama ni harga dia 2 juta. Dia kata dengan anak buih. Satu orang nak datangkan jazbah, semangat, nak datangkan ihtisab. Ihtisab ni apa? Yakin atas janji Allah. Jadi dia menghargakan ilmu agama mengikut guru dia tadi. Syekh tadi dia kata, ini ilmu, ini aku ajar pada engkau ni, harga dia 2 juta. Begitulah berlanjutan kata ulama sehinggalah setahun. Sehari 2 juta, setahun. Itu pun tengok ilmu juga. Kalau lebih itu macam ni, lebih sikit, dapatlah bonus. Dia letak harga bagi ilmu itu. Dan satu hari, anak murid dia ni kasut dia terbuka ataupun tercabut. Dia nak pergi dekat tukang kasut. Jadi dia bawa lah kasut ni. Pakcik, dia pergi masak ni, pakcik tengah baiki. Pakcik ni dah baiki semua, habis semua. Pakcik ni cakap harga kasut ni 3 rial. 3 ringgit lah.
Okey pakcik, saya bagi pakcik satu ilmu yang harga dia 2 juta. Pakcik ni cakap, ya aku tak ada ilmu, aku nak duit RM3. Pening anak murid dia ni. Anak murid dia kata, mana nak buat? Kira pakcik, siap lagi. Ada ilmu yang harga dia 10 juta sendiri pakcik. Tak nak, aku tak nak ilmu-ilmu ni 10 juta, 100 juta. Berapa bilion ke, trilion ke, aku tak nak. Aku nak RM3 je, RM3. Pening ni. Jadi dia minta tempoh pada tuan tuan kasut tadi. Dia balik jumpa Tok Guru. Wei Syekh dia cakap, saya ringkan cerita lah. Wei Syekh, tadi kasut aku hari ni tercabut, aku pergi pasar. Aku tawarkan kepada orang pasar ni, tukang kasut ni, ilmu kau yang harga kau cakap 2 juta. Dia percaya tu. Dia yakin dengan Tok Guru dia ni. Harga 2 juta. Aku dah cakap dah 2 juta dia tak nak, 10 juta. Dan ilmu yang paling mahal pun dia tak nak. Tak apa sang guru tadi buat. Syekh kata dalam hati ya, kata ulama, anak murid dia belum memahami apa hakikat ilmu itu. Sebenarnya Tok Guru dia tak cakap 2 juta dunia, tapi 2 juta hakikat dia yang dipandang pada ilmu ini. Kalau dia dipandang pada guru dia, harga dia 2 juta seumpama di akhirat. Macam itulah. Dia anak murid dia tak faham. Lalu anak Syekh tadi pergi selesaikan masalah, bagi RM3, kemudian diserahkan satu permata pada anak murid. Kau ambil permata. Sekarang ni kau pergi di setiap pasar yang ada, kedai kasut, kedai baju, kedai sayur, semua kedai kau pergi, kau tanya harga ni. Syekh ni tahu di hujung kedai tu ada kedai permata. Jadi sebelum kau pergi pada kedai permata ni, kau pergi semua kedai yang ada ni, kau tanya harga nilai satu permata ni. Jadi anak murid dia pun ikut. Kau nak bawa permata kecil ni, bawa. Pergi dekat kedai baju, cik, saya nak tanya ni, kalau saya nak tukar ataupun berapa harga permata ni? Cik kata, ini dapat 5 t-shirt, 5 helai jubah, cukup lah. Dah boleh tukar lah. Oh, tak apa. Saya tak nak jual, saya tak nak tukar. Itu usul tanya ni. Bawa lah pergi kedai sayur pun sama, kopis. Ni 3 kopis, 2 bayam, 7 sawi bunga. Contoh. Ambil. Tak. Saya nak tanya harga. Pergi kedai buah, kedai semua kedai pergi. Sehinggalah ulama kata sampai ke kedai permata. Permata yang lama. Jadi bawa pada kedai permata tadi. Tunjuk pada tukang permata. Saya nak tanya berapa harga ni. Dia dah penat dah, malam nak cerita dah berapa harga ni. Dia ambil. Kata lagi. Dia bilang. Peranjat si tukang permata tadi, bawa dia masuk dalam bilik private. Macam cerita dengan Janam ni. Oh nak beli ni kan, nak beli ni, bawa kena masuk bilik VIP private. Ini permata ini kalau kau jual, seluruh permata dalam kedai aku tak boleh membeli permata kau ni. Punya mahal permata kau, di mana kau dapat? Mana kau dapat permata ni? Dia kata daripada Syekh saya. Syekh saya yang bagi. Tapi saya tak nak jual. Jaga-jaga. Kau keluar daripada sini, kau kena jaga-jaga permata ini. Hanya yang mengenal nilai dia akan mengambil permata ini. Inilah tamsilan pada ilmu agama. Hanya yang mengenal saja ilmu agama ini tahu kepentingan dan tahu besarnya nilai ilmu agama. Dan permata ini bukan dicuri, tapi dirosakkan, diambil oleh siapa? Yang mengenal permata ini, syaitan. Dia akan tahu. Kau nak pergi ngaji ngantuk ni, saya duduk ngaji ngantuk. Contoh, tunggu saya kalau ngantuk dia tak marah. Dia dalam sakinah, ketenangan. Dia ada ngaji. Ada tunggu yang keras sikit, dia marah lah. Duduk sila macam tu, oh sila panggung kau tak bagi. Tapi guru saya yang bilang tersebut dia tak marah.
kenangan bagi. Sebab Tok Kenali dulu tidur dalam pengajian Syekh Ahmad. Berfoto ni Tok Kenali tidur dengan Syekh Ahmad. Tapi kita tak adalah kata Tok Kenali. Tok Kenali tuan-tuan dia tidur dalam pengajian Syekh Ahmad. Sebab apa? Sebab dia jalan kaki. Tok Kenali ni resam dia tak suka pakai kasut. Lepas tu dia ada penyakit ulat pada kasut dia, pada kaki dia. Dia kalau dia nak mandi sungai, dia keluar dulu macam Nabi Ayub alaihissalam. Keluar dulu, ulat tu letak tepi mandi, dah habis letak balik. Ni wali punya PM. Bila anak boleh tanya, Syekh kenapa tak buang? Ulat pun nak makan. Nampak? Wali punya fikir. Cakap dengan semua, cakap dengan burung, apa gaduh dengan bagi ni? Dah burung. Ni wali punya pemikiran. Allah tidak menghadkan lagi komunikasi mereka dengan manusia saja. Dia berjalan duduk dengan Majlis Syekh Ahmad, ngantuk, penat, jalan kaki. Tok Kenali pernah jalan daripada Kelantan sampai Terengganu, jalan kaki hutan lama. Jumpa Syekh Ahmad Al-Fatani waktu Syekh Ahmad balik berjalan ke Patani daripada Kelantan. Jauh tuan-tuan, bukan dekat. Jauh, ya Allah. Saya dah pergi, saya tahu lah jauh. Jalan jauh, berhari-hari jalan. Duduk dalam pengajian, tengah mula, ngantuk, tertidur. Syekh Ahmad tengok dekat belakang. Tengok kat belakang. Datang sang kembuk member sebelah, kawan sebelah. Apa lagi dah datang lambat, berbau. Datang belum-belum, tak pakai kasut, kaki kotor. Dah cuci-cuci ada lah, bukan lagi. Dah lah, datang lambat, berbau, tidur dalam kelas. Jadi terlelap. Bukan kerana dia nak lelap. Ini kena ingat. Bukan kerana dia nak lelap, dia terlelap. Syekh Ahmad panggil, kamu. Bukan belakang tu lah, belakang tu jin. Panggil dia. Sekarang ni aku nak kau syarah. Apa yang aku syarah lagi? Meningkat kita. Qala mu'allifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa iyyah. Sama dengan Syekh Ahmad Al-Fatani. Bahkan lebih lagi. Bahkan lebih lagi. Siapa yang bagi ilmu? Allah. Ini saya nak cerita adab awal. Kalau dah mampu tunggu ilmu agama Allah, terbaik. Sebab yang bagi ilmu ini Allah, bukan saya. Syekh macam mana besar pun dia, yang bagi ilmu Allah, bukan orang lain. Sebab ilmu ni sifat Allah. Allah yang bagi ilmu ni. Jangan risau. Duk ngaji-ngaji pening lah. Tak faham-faham, minta dengan Allah. Allah yang bagi faham tu. Sebab ilmu ini ilmu permata, ilmu para nabi-nabi, ilmu kekasih Allah. Siapa yang diberi gelar bagi mereka kekasih Allah, maka dia layak untuk dapat ilmu ni. Kalau pada selain itu, tidaklah dapat. Sebab kekasih ini dipilih. Bukan semua dapat. Dipilih oleh Allah Ta'ala. Para ulama-ulama silam dulu, ya Allah. Kalau dengar dia punya jazbah mengajar ilmu, ini malam ni Allah temukan saya dengan wali-wali Allah. Alhamdulillah. Mohon doakan saya Allah Ta'ala tambahkan ilmu saya, insyaAllah. Keberkatan tuan-tuan perempuan tunggu tadi, Allah Ta'ala. Ustaz Iman ni. Ini mukadimah, insyaAllah. Alhamdulillah. Kita sambung pada kitab Hidayatul Hidayah, permulaan bagi hidayah, bagi mereka yang mendapat hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada muka surat 5. Pada muka surat 5. Bagi ada kitab, kita sambung pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas malam minggu lepas kita dah sanadkan, bagi kita ijazahkan doa itu dan tolong amalkan doa itu. Inilah satu-satunya doa yang menjadi amalan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di permulaan kitab Hidayatul Hidayah, dia dah mulakan doa untuk Allah Ta'ala. Maknanya penafian segala ilmu, segala apa-apa yang berkaitan dengan makhluk dia dah nafikan.
Imam Ghazali. Maknanya ditakdimkan keimanan kepada Allah Ta'ala aula ilmu. Maknanya dikedepankan, didahulukan iman dulu pada Allah, keyakinan pada Allah, barulah berilmu. Ini para awliya illah. Selagi seseorang tadi tidak menepan, tidak mentakdimkan keimanan dia kepada Allah, keyakinan dia kepada Allah, bahawa Allah yang berilmu, Allah yang datangkan ilmu, Allah yang beri kesihatan pada diri dia, Allah yang beri hidayah, yang ini petunjuk, Allah beri taufik, kekuatan bagi dia untuk duduk dalam majlis ilmu. Kalau dia tidak rasa ta'uzim ini, kebesaran di dalam hati dia, kata ulama, dia tak boleh peroleh ilmu. Hakikat dia akan jadi funun ataupun ansur, kemahiran. Dapat ilmu, bercakap dia. Amal tidak boleh, tak mampu. Pada tangga amalan tak mampu. Macam mana hadis Nabi yang kita bahas itu, manisdaga ilman tu, bertambahnya ilmu dia tapi berkurangnya hidayah bagi dia. Maksud hidayah ni apa? Amalan bagi dia. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Pada diri dia ni sebenarnya tak ada rahmat, kata ulama, kata hadis Nabi SAW. Mereka yang tidak mengamalkan ilmu yang mereka ada, kenapa tak boleh amalkan? Sebab tidak ditakdimkan kebesaran Allah dulu. Sebab tu ilmu kamu kena kedepankan kebesaran Allah. Kamu tak ada. Tu kata-kata Rupama ataupun kata-kata para sufi yang banyak difitnah di akhir zaman. Dah tahu tak apa, dah tahu solat tak payah solat pun, orang Islam tak payah solat, dah tahu solat. Bukan. Mereka bila datang kepada ilmu agama, maka lebih mudah untuk mendatangkan pada perintah. Ni banyak ni kalam ni mau banyak usaha kan. Sila syarah itu kan. Dah tahu solat tak payah solat. Dah tahu solat tak payah solat. Hakikat. Lah, bukan macam tu. Dah tahu solat, tak payah solat tu tak beban dah solat. Para ulama dulu, amalan yang datang pada mereka, mereka tak rasa beban benda tu. Lagi benda fardu, dia rasa memang fardu ini seumpama ikan memerlukan air dan kita manusia memerlukan nafas. Mereka merasakan amalan fardu seperti nafas mereka. Ni wali. Sebab tu mereka tidak pernah mengungkapkan amalan fardu mereka depan orang. Sebab benda tu fardu dah, tak payah cerita. Tak rasa beban, tak perlu cerita dengan orang. Ini hakikat sebenar ilmu tasawuf. Kamu membuangkan rasa beban kamu dengan setiap amalan pada Allah. Buangkan dengan mentakdimkan keyakinan kepada Allah. Ini tasawuf. Oleh hadis Nabi SAW, kita pada bab ni sekarang ni dah masuk bab mu'allim. Nasihat awal muqaddimah bagi Imam Muda Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada hadis yang ketiga. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin, telah menulis Al-Imam Ghazali, semoga Allah Ta'ala memberi manfaat ilmunya kepada kita, dengan hadis Nabi, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahum bimaqarid min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Rawahul al-Imam Ibn Hibban an Anas radhiyallahu anhu. Artinya aku melalui pada malam aku diisrakan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting dari api neraka. Maka aku bertanya, siapa yang bertanya? Rasulullah bertanya. Bertanya pada siapa? Bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Siapakah kamu ini? Dalam dua riwayat dalam hadis ini, kata ulama, dua riwayat. Satu bertanya kepada si yang dipotong lidah. Yang kedua, satu riwayat lagi Nabi tidak bertanya direct, tetapi bertanya kepada Jibril selepas itu. Tapi hadis ini riwayat Ibn Hibban. Kata Ibn Hibban bertanya direct, satu riwayat kepada orang yang berlakunya, yang memotong lidah tadi.
Siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Apa golongan pertama? Kata Imam Muna Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mereka yang menyuruh ta'muruna bil ma'ruf, tapi mereka tidak mengamalkan ma'ruf pada diri mereka. Sebab tu maksud kita untuk menyampaikan ilmu agama Allah, menyampaikan dakwah ila Allah adalah semata-mata untuk diri kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini jangan salah enggak. Ustaz, tak boleh lah Ustaz. Tak sampai agama tak. Tak sampai agama tak boleh, saya tak buat baik. Ini bab hati, bukan bab luaran. Bukan bab menegur, bab hati. Dia menegur sebab dia rasa orang lain salah. Orang lain salah. Dia rasa dia baik daripada orang lain. Ini maksud hati ni. Memang salah tafsir hati ni. Sebab Allah betul dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai beriman, hendaklah kamu takut pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, takutlah pada Allah. Allah ni saya yang mau beriman. Nak suruh takut dengan Allah ni, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, takutlah pada Allah, mau beriman. Sebab Allah sayang. Allah beritahu takut dengan Allah, takut dengan aku. Wa qulu qawlan sadida, hendaklah kamu bercakap perkara yang baik. Yakni ta'muruna bil ma'ruf. Kalau dalam hadis, dalam riwayat Al-Imam Al-Mufassir Hadrat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa sahabat ni? Tulis Muslim. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah di kalangan para sahabat digelar ini sebagai Al-Imam Mufassiri, yakni ketua bagi mufassir ataupun tafsir Al-Quran. Dipakar saya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di mana kubur Abdullah ibnu Abbas? Saya dah cerita dah itu. Di mana? Di Taif. Kubur dia di Taif. Siapa sebelah kubur dia? Syekh Daud Al-Fadha, orang Melayu gitu. Kena cerita Tok Menani. Tok Menani ngaji dengan Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Ahmad mengaji dengan Syekh Daud Al-Fadha. Syekh Daud Al-Fadha ni orang Melayu, tapi kubur di sebelah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia akan bangkit bersama dengan Abdullah bin Abbas. Kan salah. Apa ulama Nusantara orang Melayu ni? Tak ada apa kan? Kata Al-Marhum Dr. Ismail Mawidi, dia siapa yang cakap ni? Dia kata, oh maksud dia lah ada apa-apa. Dia cakap orang Melayu, ulama Melayu ni tak ada apa-apa sangat. Oh yang ada apa-apa dia lah Dr. Ismail. Maksud dia, jangan biadab dengan para ulama. Dalam hadis ini, mereka yang mengatakan perkara yang baik dengan maksud apa? Membetulkan diri dia. Itu maksud dakwah, bukan macam ni. Macam ni. Di sini cerita dengan orang pasal solat, sebab diri nak solat. Dalil dia apa? Dalil dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Azan ni untuk solat. Azan ni kata ulama, sunat pula tutup telinga dulu. Tak nak dengar dia cakap. Telinga sunnah. Ni bukan orang Melayu buat, ni sunnah Nabi. Sini ijazah sanad sampai Bilal radhiyallahu anhu. Hadrat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, azan tutup telinga. Nafas betul-betul dengan ta'zim dalam hati bahawa Allah Maha Esa sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Otai tutup telinga. Allah disebut 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab 4 kali?
akbar min kulli syai', yang dicipta atas muka bumi ada 4 perkara unsur dia. Api, air, tanah, angin. Allah lebih besar daripada 4 perkara ini. Allahu Akbar lebih besar daripada air. Allahu Akbar kedua lebih besar daripada angin. Allahu Akbar ketiga lebih besar daripada api. Allahu Akbar keempat lebih besar daripada tanah. Ini dalam kitab Furu' Masail wa Usul Wasail, Syekh Daud Al-Fadhan, syarah bab azan. Tasawuf dalam memahami azan apa dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian hayya 'alas salah, sunnah hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Dua saya dapat, satu kepala, satu badan. Datang balik posisi asal, itu sunnah. Ada dalil, ada hujah, ada sanad. Tak tipu punya ni. Hayya 'alas salah dengan ditakhirkan huruf itu dengan ha gelap. Ka hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Sebab ta mabutah di akhir itu bila dimatikan jadi ha simpul ataupun ha gelap. Saya panggil ha gelap lah dengan tadi. Ha gelap. Nak beza ni. Kalau hayya 'alal falah, hayya 'alal falah dengan ha pedas. Ha. Dan kita Sabilal Mubtadi, barang siapa yang tidak menzahirkan perkataan ha pada hayya 'alal falah, maka azan dia, makna bagi hayya 'alal falah akan berubah kepada apa? Marilah menuju kepada matahari, ataupun bagi marilah menuju kepada penyembahan selain pada Allah. Al-falah tak zahirkan ha, ataupun dalam sebelum tadi menyeru kepada neraka Allah Ta'ala. Falah yang betul ditakhirkan ha. Hayya 'alal falah. Ha. Lagu tolak tepi dulu. Yang penting sebutan. Sunnah bila solah kanan, falah kiri. Dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mula Allah, akhir Allah. Dalam azan ni kata ulama, saya nak tanya dalam azan. Azan ni untuk panggil orang solat. Muazzin dah solat dulu. Kenapa dia panggil orang solat? Dia tak solat lagi, dia solat dulu. Solat dulu azan. Akal manusia hukum adat macam tu ke? Jangan cakap banyak lah, kau pun tak baik. Orang yang bercakap kerana Allah, dia cakap untuk diri dia, macam muazzin. Sebab tu kena belajar cakap tentang agama Allah. Benda yang basic dia cakap tentang kebesaran Allah. Tu dia. Sebab ni firman Allah. Bukan kata ulama, firman Allah dalam Quran. Bila kamu cakap perkara yang baik tentang Allah, tentang agama Allah, apa Allah beritahu? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. 4 ku. Yuslih lakum, kami akan baiki diri kamu, a'malakum wa a'malakum, dan amalan-amalan kamu. Di sini kata mufassiri, kenapa Allah letak kum 2? Patutnya Allah boleh letak yuslih a'malakum, kami akan baiki amalan-amalan kamu. Tapi Allah sebut yuslih lakum, kami baiki diri kamu dan amalan-amalan kamu. Sebab apa? Sebab bila kamu cakap benda yang baik untuk diri kamu, untuk kamu islah diri kamu, kami akan baiki kum yang pertama, hati kamu. Yuslih lakum yang pertama, batin. Allah akan sucikan hati kamu. Wa a'malakum, dan amalan kamu ini zahir. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan aku akan mengampunkan dosa-dosa hati kamu dan dosa-dosa zahir kamu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Dan barang siapa, Allah kata, yang sentiasa mentaati perintah Allah, faqad, telah hadirlah bagi fi'il madhi. Bukan akan hadir bantuan Allah, tak. Kejayaan tu dah hadir dah.
Bila dia buat perkara yang Allah perintah, dia cakap untuk diri dia, tak cakap untuk orang lain, maka kata ulama, Allah akan islah dia. Islahnya perbaiki. Jadi maksud sebenar percakapan kita dengan orang soal agama, meskipun yang duduk depan mengajar ini, janganlah kamu niatkan, kata Imam Al-Ghazali dengan hadis ini, kepada orang lain. Kerana apa? Amalan yang kamu bacakan, kamu lafazkan tadi adalah semata-mata untuk diri kamu. Di sini kata ulama, tidak akan ada putus asa bagi diri seorang da'i ataupun pendakwah. Sebab dia cakap untuk diri dia tak cakap untuk orang. Kenapa orang sekarang bila buat dakwah, bila cakap tentang kebaikan, Ustaz, orang tu tak dengar Ustaz. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia cakap untuk orang. Bila orang tak dengar, dia putus asa. Dia tak dengar apa? Tak dengar. Dia cakap lah, dia cakap baik lagi lah. Kalau orang dengar pula, dia datang apa? Riak. Dulu masalah. Cakap kena orang ni dulu masalah. Tak datang masalah, datang pun masalah. Kata riak, kau tengok ramai ni. Ramai datang ke dekat ni. Jadi maksud sebenar untuk menyampaikan kebaikan bagi muallim. Sekarang ini dalam hadis ini Imam Al-Ghazali cakap, hadis ini diletakkan bagi mereka yang mengajarkan ilmu agama atau menyampaikan agama Allah. Maka kamu jangan niatkan untuk orang lain. Amalan tadi adalah untuk diri kamu. Nasihat ini kamu selamat, bahkan kamu mendapat manfaat yang begitu besar. Apa dia manfaatnya? Allah akan baiki diri kamu. Tak ada benda yang lebih besar, lebih nikmat daripada Allah baiki diri kita. Tak ada. Seorang kekasih yang memperbaiki diri untuk sang kekasih, dan sang kekasih tolong untuk kekasih tadi memperbaiki diri. Indahnya tegur dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Sudah Allah beri kita. Cuma sedar tak sedar lah. Boleh insyaAllah. Dalam hadis Nabi SAW ini, mereka dipotong lidah. Sebab apa? Kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tapi kami mengerjakannya. Maksud dia apa? Apabila dia tidak meniatkan perkataan itu kepada orang lain, kepada diri dia, dia meniatkan untuk orang lain, maka Allah akan datangkan ujian itu pada diri dia. Ini saya cakap tadi. Ujian yang ketiga, pertama, kalau orang cakap sebab orang lain, pertama sekali, kalau orang tu tak datang, dia putus asa. Kalau orang tu datang, dia akan datang riak. Itu pertama. Yang kedua, bila dia cakap untuk orang lain, dia lihat orang lain lebih rendah pada dia, maka ujian akan datang kepada diri dia. Faham tak maksud saya? Satu orang dia tak semayang, kita tengok dia memang tak semayang, keadaan dia memang teruk, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada amalan agama Allah. Kita datang dengan nada ataupun dengan cara yang meninggi dia ataupun menghinakan dia. Tapi kita sedar, kebiasaan kalau kita cakap kepada orang dengan tidak diniatkan untuk diri kita, sebenarnya kita telah menghina dia. Sebab Allah tak bagi tengok sangka buruk. Sangka buruk ni Allah tak bagi. Satu kisah panjang ni, hadisnya panjang ni cerita ni. Satu kisah. Hadrat Al-Imamuna Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahu tak nama ni? Nama besar Ibnu Hajar, seorang mufti besar dalam mazhab Syafi'i. Sebab Ibnu Hajar Al-Asqalani pensyarah kitab Fathul Bari lil Imamuna Al-Bukhari, syarah Sahih Bukhari. Ibnu Hajar ni syarah Sahih Bukhari. Tahu tak barulah Sahih Bukhari tu disyarah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kubur di Mesir. Satu hari, saya lupa nama syekh seorang, apa? Serhuji, apa nama dia? Satu hari, Ibnu Hajar ni dia jadi imam di Masjid Al-Azhar Sharif. Masjid Al-Azhar tahu? Di Universiti Al-Azhar, Mesir, Kairah.
Ada anak-anak yang duduk di sana, Masya Allah, mengambil keberkatan di sana, minta doa kat sana berkat. Ya, Azhar ini antara universiti Azhar tadi adalah universiti yang tertua di dunia. Universiti Azhar. Di sana pernah menjadi imam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu ulama besar. Di zaman dia juga ada satu orang imam besar. Saya lupa nama dia. Apa, Baruji ke apa? Ada orang-orang lah tengah-tengah. Saya lupa nama dia. Allahumma, lupa nama dia, tak baik. Seorang syekh ni dia fakir dalam sufi. Apa ni, dia syekh sufi lah. Sahabat dia ni syekh sufi. Dia pula Ibnu Hajar, dia pakar dalam hadis, pakar dalam syariat. Dia jadi imam. Satu hari, kebiasaan syekh yang lagi seorang ni, syekh tasawuf ni, kebiasaan hidup dia jual ganja. Si sufi jual ban. Saya boleh cerita buat ni, dia ada kaitan. Nanti saya cerita. Sama. Satu hari ni di Masjid Al-Azhar, imam dia siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam masa yang sama ada syekh besar juga di sini. Saya lupa nama syekh, tapi nama dia adalah syekh sufi. Ni pakar dalam tasawuf batini. Dan kebiasaan kerja syekh ni jual, saya tak ingat, jual ban. Dia ni sangat jual ban. Macam-macam nama lah sekarang. Dia jual dekat mana tahu? Dekat pintu Masjid Al-Azhar. Buka table ni. Apa nama dia orang panggil tu? 5 mata apa lah, saya tak tahu apa ni. Sepapan tu. Dia jual sepapan. Ni kisah nyata saya tak bohong ni kisah ni. Terjadi di Masjid Azhar Syarif. Ada anak tanya nanti kat saya. Saya lupa nama syekh. Jadi setiap kali itu lah, selalu Ibnu Hajar dia tak tengok dengan mata di sini yang syekh ni jual ganja. Jadi satu hari Ibnu Hajar ni datang awal, imam kan, datang awal nak sembahyang maghrib. Jalan. Cik sebagian dah dengar aku kisah ni. Jalan sampai masjid, tengok syekh ni tengah tutup meja. Betul, dia dengar je semua, dia tak tengok, tapi dia tengok orang tu tengah angkat meja, tengah tutup stol ganja lah, tutup. Terlintas dalam hati Ibnu Hajar Asqalani, ini syekh besar ganja. Sanggup datang Ibnu Hajar dengan saya. Ibnu Hajar ni saya nak beritahu kisah Sahih Bukhari, ulama besar, sangat besar Ibnu Hajar besar. Jadi imam dengan sanggup. Apa jadi? Lupa bismillah, Al-Fatihah lupa. Allahu Akbar lupa. Maaf tu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lupa sebut. Ayat Al-Fatihah, Alhamdulillah lupa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahman lupa. Rahman. Maaf tu sampai ayat ke-7. Sangka buruk ni. Kena dengan orang yang salah. Tu kata ulama, darah ulama ni racun yang kamu sangka buruk. Sampai Al-Fatihah tak mampu. Kalau kita imam maghrib tak boleh baca Al-Fatihah, imam besar ni macam negara lah tak baca Al-Fatihah. Agak-agak kalau kita dah jadi imam tu nak jadi Islam. Saya tak jadilah, saya balik lah. Tak apalah, aku sebenarnya tempat lain lah. Biasa tali ke mana yang kan. Tak mampu dah. Belajar sekolah. Sampai habis dia bagi salah, nak boleh dulu dah sampai.
Apa yang terjadi pada kau Aisyah? Apa dosa kau buat ni? Allah boleh muarab resam dia tu dia kasar. Sebab tu pergi Mekah, kalau kena pijak kepala tu biasa. Sujud-sujud dia dengar tu kena langkah cantik, mak kena kepala kan. Mak resam dia. Orang Arab, Nabi yang begitu lembut dihantar dengan orang yang begitu kasar. Ni ujian Nabi. Itu orang lembut semua. Tak apa. Tu orang Melayu. Orang Arab tak ada. Tak ada orang Arab. Dia anak Nabi datang. Apa jadi kat Masya? Apa yang mesti orang buat? Mengajar kata sepanjang hari aku rasa tak ada sama ni. Mengajar putih kan. Tadi aku tersangka buruk dekat Syekh. Aku tersangka buruk dekat Syekh. Tak apa, balik nanti kita pergi jumpa Syekh. Kita minta maaf kan. Dia pergi jumpa satu orang ulama besar. Walaupun di mata dia nampak benda tadi salah, akan tapi tidak ditabayun oleh dia, tidak diselidik oleh dia dulu. Tidak ditanya sebab nak mendatangkan hukum kafir, kufur, haram. Setiap 3 kalimah ini mendatangkan kepada neraka Allah. Sebab tu tak boleh suruh cakap haram ke orang. Ustaz, zikir pasal haram, Nabi tak buat. Jangan cakap. Kamu telah mendatangkan orang pada neraka Allah. Jangan cakap. Kamu tak tahu dia. Uskut, diam. Sebab tu ulama-ulama tu dijaga tertib. Duduk jumpa dengan Syekh tadi. Seperti dia cakap, aku mohon maaf, aku ada sangka buruk pada kau. Apa Syekh tadi cakap? Jawab, sebenarnya sebelum apabila kau melalui di melintasi aku, kamu melihat aku sudah tahu nanti kau. Dia kata dia macam, dia kata, macam mana aku nak dapat hakikat ilmu ini? Kalau kau nak dapat hakikat ilmu ini, kau duduklah bersama dengan aku jual ganja. Ni benda betul, saya tak bohong. Duduk dengan aku jual ganja. Imam besar jual ganja. Macam mana? Kalau kita nak buat tak? Tak buat, saya tak buat. Duduk lagi. Dia duduk. Allah SWT. Datang satu orang muda. Dia ganja. Dia pun potong bagi. Jual jual ganja. Itu dia kata beri Ibn Hajar, sekarang ni kalau kamu nak tahu kenapa aku jual ganja, kamu ikut budak-budak. Kamu ikut budak-budak. Dia pun ikut. Sampai satu lorong yang gelap, nampaklah cahaya dekat awal tadi. Budak tadi tengah isap ganja. Dah dibalut dah. Nak isap tadi. Bila isap, dia ludah. Dia buang ganja, dia pijak. Lain. Budak ni tak isap ganja. Pelik dia belajar. Belajar datang balik dari Syekh tadi. Dia cerita sekian jadi budak tadi buang ganja semua. Kenapa wahai Syekh? Sebab aku telah jampi pada ganja ini. Setiap orang yang pertama kali hisap ganja aku, dia akan berhenti sampai. Nampak? Awliya illah tidak dia mentakdimkan sangka baik, sebaik-baik sangka baik. Dia susah nak letak tu. Dan setiap dilihat, kalau kamu tak cek, kamu tengok dalam masa seminggu budak ni macam mana. 7 hari kamu tengok. Ia berhenti ganja. Orang yang ambil kat ganja semua berhenti. Di sini bagaimana kita nak hukum pada amalan ni? Saya tak nak bahas lah pasal ada live. Sebab hukum ini bagi ganja, sebagai ulama mengatakan dia masih zanni, dia bukan qat'i dalam Quran. Hadis dalam usul 2. Pertama dalil daripada qat'i yang jelas Quran Sunnah. Yang kedua zanni yang sama-sama berijma' dan bersesuaian. Ganja disebutkan dalam Quran dan hadis, maka dia jatuh pada hukum perbahasan ulama. Hitungan rukuk dan sebagainya. Jelas, khizir, arak dan sebagainya itu jelas. Tapi Syekh tak ambil benda tu. Dia ambil benda yang makruh.
Dengan niat apa? Dengan dia untuk memperbaiki orang lain, tanpa dia ada rasa sangka buruk. Dia orang melihat dia sangka buruk, terkena pandangan dia. Baik tak sangka buruk? Baik. Lagi dengan ulama. Sekarang ni akhir zaman, ya Allah, semua ulama. Bukan Ibnu Hajar, Imam Syafi'i pun kata tak ada ilmu. Macam mana? Datang sangka buruk ni, ya Allah, na'udzubillah besar. Dan kata ulama, melalui hadis inilah mereka yang tidak bersangka buruk baik kepada para ulama dan orang-orang yang beriman, dia akan datang kepada amalan orang tadi. Maksud dia apa? Bila dia cakap dengan orang tadi dengan tak disangka baik, dia tengok orang tadi dengan penuh kehinaan, maka Allah akan datangkan ujian yang datang pada orang tadi, pada dia. Biasa tak berlaku itu. Kita cakap dengan orang ni, kau semayanglah lebih sikit, kau tengok campur semua. Kau semayang terawih 23 rakaat dekat Sintalim pun. Sebab apa saya duduk Sintalim? Sebab Sintalim ada 5 juz, ada 3 hari khatam. Dia duduk yang 3 hari khatam. Dia cakap, oh, tengok campur semua. Khalas, 3 hari dia buat, 27 hari ni tak buat. Pernah jadi tak? Pernah jadi tak? Tanya orang tanya di sini, bukan terawih, betul ni. Cakap dengan orang dengan maksud menghina dia, jadi dah itu. Oh, kena tentang hidung. Betul kan tentang hidung kena tu? Lahirlah selisih malaikat 40. Itu bahasa tu datang tu. Dia boleh sangka buruk semua. Sebab pertama sekali kamu suzon dengan orang lain, kamu sangka buruk. Sebab tu kata ulama, dahululah bagi kamu suzon, barulah dapat hakikat yang sebenarnya. Kemudian bila kamu sampaikan, kata ulama, Allah akan beri kekuatan untuk kamu amalkan. Sebab kekuatan untuk mengamalkan ilmu bukan kat kita. Kena ingat tu, bukan kat kita. Kita tak ada apa-apa. Kamu tahu macam mana kitab pun, kamu dah tilik berapa ribu kitab pun, kalau Allah kata kamu tak boleh amal, kamu tak mampu. Kata ulama, maka kita berserah diri pada Allah. Kamu sampaikan agama Allah, orang nak terima tak terima, itu terpulang bagi dia. Jadi hukum dakwah ini seperti bisnes juga. Beli handphone contoh 2,000 harga runcit, jual 3,000. Bila orang dah beli handphone kita confirm tak dapat untung. Kita jual 3,000, kita beli 2,000, kita jual 3,000, orang beli, kita confirm dapat untung. Begitu dengan dakwah, begitu dengan percakapan yang baik. Bila kamu cakap baik untuk orang dengan niat untuk diri kamu, sebab apa? Bila berniaga, kita nak duit tu untuk siapa? Untuk kita lah. Itu ulama buat tamsilan seperti perniagaan. Kamu berniaga dengan orang, kamu nak kepentingan tu, bukan orang tu. Dia nak ikut tak ikut, dia nak pakai tak pakai, itu pula kat dia. Begitulah percakapan yang baik. Kan tapi diletakkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di syarah bagi hadis ini, maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku dari tipu daya syaitan, dan jangan engkau tunduk kepada tipuannya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya ia telah memperdayakan engkau dengan menggelincirkan niat. Maka celaka bagi si jahil sekali celaka kerana ia tidak mampu belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmu. Apa maksud kat sini? Kata Imam Ghazali, berhati-hatilah wahai saudaraku tipu syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Sekali syaitan dah setuju dah, dah ada position dengan kita. Sebelum ni tak boleh menuntut ilmu, sekarang dah balik peluang menuntut ilmu. Okey, tak apa, kau dah lepas. Sekarang ni dalam tipuan menuntut ilmu pula. Apa tipuan menuntut ilmu? Tipuan dalam tidak mengamalkan ilmu yang diperoleh. Itu maksudnya. Padahal sebenarnya ia telah memperdayakan engkau dengan menggelincirkan niatmu. Pertama, dia tipu dengan tidak mengamalkan. Kata ulama, yang kedua, dia menggelincirkan niat kamu. Niat apa? Macam yang awal tadi. Kamu niat belajar ilmu sebab kamu nak rasa kamu hebat di sisi orang ramai dan sebagainya. Ingat niat yang buruk, sifat-sifat mazmumah.
maka celaka bagi si jahil sekali celaka kerana ia tidak mahu belajar. Si jahil ni apa maksud si jahil? Mereka yang tidak mengetahui ilmu agama. Si jahil sekali saja celaka, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila dia tidak mengamalkan ilmu. 1000 kali celaka. Tapi dalam hadis ni macam mana Ustaz? Tak itu ilmu lah. Kalau saya tengok saya tak amal 1000 celaka saya. Apa beza dia kat sini? Pertama, apabila satu orang yang jahil tidak menuntut ilmu, jahil dia walaupun satu celaka tapi selama-lamanya. Mana kan? Selama-lamanya ke 1000 kali celaka? Celaka dia selama-lamanya. Satu tu selama-lamanya. Sebab jahil ini kata ulama termasuk dalam golongan dhalalah, golongan yang sesat. Jahil terhadap ilmu agama Allah, jahil mengenal Tuhan, jahil mengenal syariat agama Allah, termasuk dalam kesesatan. Kalau sesat celaka tak? Celaka tu penat tak sesat? Penat. Kena wis bawa pula jauh di jalan. Sampai-sampai ke Cina. Handphone pula mati. Sudah. Orang tak ada. Payah tak? Sesat dunia pun payah tuan. Payah. Siapa yang kena sesat dia tahu lah. Payahlah cari rumah ni. Itu boleh tu payah. Kalau aku tahu lah, syaitan buka. Orang yang sebut kalau buka pintu merosakkan iman. Kalau pasal, kalau aku tahu lah ni masa rumah ni tak jadi, aku tak beli santan kat kedai ni. Kalau jadi takdir Allah. Nabi kata lau tadi, kalau kamu sebut tadi, kalau syarat ulama future tak apa, benda depan lepas tak boleh, sebab dah Allah takdir. Kamu menidakkan apa yang Allah takdir. Kamu redha. Tu orang beriman dia redha. Sesat dia redha lah. Hakikat dia takkan redha. Sebab tak tahu. Yang kata ulama, bila kamu datang kepada ilmu agama tapi kamu tidak mengamalkan, maka 1000 celaka itu bermaksud apa? Celaka bagi kamu berilmu tadi, sebab ilmu tadi akan mempersoalkan ataupun akan menjadi hujah kamu di akhirat nanti untuk mengheret kamu ke neraka Allah sebab kamu tidak mengamalkan ilmu itu. Dia kata ulama 1000 tadi celaka tadi akan hilang bila dia mengamalkan ilmu. Si jahil tak boleh nak amal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai beriman, yang kamu cakap yang kamu tak amal. Lima taquluna ma la taf'alun, makna lima taquluna ma la taf'alun, lima taquluna ma la ta'lamun. Insyaallah. Yani la ta'lamun. Wahai beriman, yang kamu cakap yang kamu tak amal, apa dia tak amal? Janganlah kamu cakap benda yang kamu tak tahu. Sebab amal itu terbit daripada tahu. Buat amal. Kalau tak tahu, amal pula jadi gila. Orang yang tak tahu dia beramal jadi gila lah, tak tahu. Wah, orang yang tahu tak beramal sia-sia. Ni Muhammad cakap, syariat tanpa hakikat, syariat, ilmu syariat, ilmu tanpa hakikat, kebenaran ilmu dari pengamalan ilmu sia-sia. Hakikat tanpa syariat gila. Orang yang berhakikat saja, yang dengar ni alhamdulillah lah, kalau yang dengar elok kan. Hakikat, dia belajar hakikat tapi tak sembahyang, tak melakukan syariat, gila. Sebab dia tak tahu benda tadi betul, kena buat dan sebagainya, fardu, tapi dia tinggalkan. Gila lah orang tadi. Terima kasih cakap. Maksud dia apa? Bila tak tahu, kita mengamalkan benda yang kita tak tahu, maka kita digelar sebagai majnun, gila. Kalau pula kita ini tahu tapi tidak mengamalkan apa yang kita tahu, digelarkan kita lalai, ghaflah untuk ulama. Jadi nak selamat, buat dua-dua. Kena belajar dan mengamalkan ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selesai.
Cukup eh? Oi, saya tulis pakai rumput. Nampak tak? Nampak tak? Kok saya baca boleh eh? Saya tegang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Amalan ini adalah amalan Syekh Ahmad, yakni anak murid pada Syekh Hasan Ash-Shazili, ulama besar di Mesir. Amalan Syekh Ahmad inilah digelarkan bagi dia Tarekat Ahmadiyah Al-Idrisiyah, Ahmad ibn Idris. Tarekat boleh dikatakan tarekat tertua sekali, sebab dia datang daripada Syekh Hasan Ash-Shazili yang buat Hizbul Bah. Kalau dalam bidang rawatan dinamakan Hizbul Bah, macam buah betul lah Hizbul Bah. Syekh Ahmad ataupun Sidi Ahmad Al-Idris adalah pendiri teguh mazhab Syafi'i dan amalan tasawuf tariqah. Amalan ini sebenarnya diajarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi Syekh Ahmad bin Idris. Sebelum itu telah diajarkan oleh Syekh Hasan Ash-Shazili. Sebelum mengatakan itulah. Kalau saya salah, mohon maaf daripada saya dan sejarah ini. Dan pendiri yang teguh sekarang ini berada di dua tempat, Negeri Sembilan juga dan juga Kelantan. Negeri Sembilan, penang dia adalah pejuang kemerdekaan kita dulu, Said Linggi. Digelarkan anak dia membawa tarekat ini. Siapa anak dia? Mufti Negeri Sembilan, Syekh Murtada, yang dah meninggal baru ni, Syekh Murtada. Dan Habib Umar Al-Hafidh bila berdepan dengan Syekh Murtada, dicium tangan keberkatan amalan yang diamalkan. Di Negeri Sembilan juga di Kelantan, di Bukit Aban. Pengarang kitab Syekh Bukit Aban, yakni pengarang kitab Penawar Bagi Hati, mengamalkan tarekat. Ini juga tarekat perjalanan para ulama-ulama kita. Apa maksud tarekat? Bisa sebut tarekat orang sensitif. Tarekat ini jalan, tarekat. Jadi perjalanan zikir kepada Allah ini buah-buah dia ataupun kiye. Ini semua saya harap sebelum daripada pengajian saya akan terangkan lebih detail tentang amalan ini. Dan dalam Islam pun saya akan ajarkan kali ini juga, sama juga. Dan setiap kali sebelum kita memulakan, kita akan baca sama-sama zikir. Boleh?
Yang dulu, saya terang sikit. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tidak ada yang beri manfaat, mudarat, kebaikan, keburukan melainkan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa Muhammad, penunjuk perjalanan hidup itu, susul jalur hidup itu adalah melalui perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Rasulullah. Penunjuk ataupun bukan penunjuk, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Maksudnya apa? Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah Allah fi kulli lamhatin, setiap gerak-geri apa sahaja, semua benda pergerakan ke apa, fi kulli lamhatin wa nafasin, dan setiap nafas, ada dama, dan apa yang dihitungkan, wasi'ahu, dan luasnya ilmu Allah. Maksud dia kat sini ayat ni masuk zahir kita, batin kita, seluruh alam. Orang yang membaca zikir ini dengan betul tawajuh kepada Allah, dengan menghayati ayat ini, jadi menghayati makna dia, bila dia sebut, maka pahala dia akan dapat seluruh yang ada yang bernafas atas bumi dan semua yang ada atas bumi. Pahala. Ustaz, ya ke pahala boleh dapat ni? Allah Maha Kaya. Allah boleh bagi siapa yang dia. Dan peramalan ini adalah peramalan para awliya ilah kita. Sebelum pada mengaji saya dulu pun, saya mengamalkan zikir ini. Dan sebaik-baiknya kalau mampu, kalau ada masa, kita amalkan zikir ini setiap lepas solat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Zikir boleh? Setiap kali sebelum belajar kita zikir ini dulu, boleh? Sebab kita dah nak masuk bab yang pertama, kita dah ambil mukadimah dah. Nak ambil mukadimah dah ni. Baik kuliah tauhid kita dengan kuliah tasawuf dulu nak habis mukadimah dah. Kita nak masuk bab tauhid, kita dah mula bab dah. Jadi saya kena ajar ini dulu. Inilah bentuk penafian yang kita akan buat sebelum kita belajar. Penafian apa? Penafian bahawa ilmu itu adalah daripada Allah. Boleh amal semua? Ijazah saya akan bagi sewaktu kita belajar. Boleh? Tak insyaAllah. Boleh insyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan tak? Tu lambat ni. Soalan? Sekarang kita berhenti di ayat dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu terbagi kepada 3 keadaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa ta'ala. Allah. Ada soalan ni? Macam ni kisah pandang. Saya akan send dekat Baba Tuan Jizul. Nanti saya send ayat tu sekali dengan makna dia dan pengamalan dia bagaimana. Ni sekarang telefon lah, boleh. Semua maaf lah. Saya dia tulis, tapi saya lebih pendetilan saya buat tadi. Boleh insyaAllah. Allahu'alam. Ada soalan dia tak ada? Itu dia boleh amal ni? Boleh tak? Okey, kita akan baca ini sebelum ada solat, sebelum kita belajar 3 kali. Dan paling baik daripada solat, sebenarnya Pak amalan ni kena buat 100 bagi 100 petang. Tapi dengan ijazah lah Pak amalan ni, dengan ijazah. Ini juga amalan yang diberikan ataupun selalu diamalkan oleh Ustaz Muhammad Yuzul,
Syekh Zahudin juga ada Syekh Husni Genting, sama juga. Siapa yang manhaj dia di Mesir, manhaj dia Asy'ariyah wal Maturidiyah, Asy-Syafi'i di Mesir, mereka akan amal. Siapa Syekh Hasan Syazili? Tok guru kepada Ibni Athaillah Al-Askandari, pengarang kitab Hikam. Orang cakap hikam tinggi, hikam ni tak boleh syarah, suka, pening ni. Tu pengarang kitab tu anak murid kepada mereka. Boleh insyaAllah. Sebenarnya dia berlainan. Syekh Hasan Syazili, dia cerita dia panjang lah, tapi dia sezaman dengan Syekh Hasan Syazili, Syekh Ahmad Al-Idris. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmatakan wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Cerita pasal wali tadi tak belik untuk zaman sekarang. Faham tak maksud saya? Kalau ada orang di Zoom datang jual pula, pagi tangkap cepat-cepat. Tidak ada saya menghalalkan benda tadi, tidak. Tapi saya nak beritahu teruk ataupun bahayanya su'uzon, sangka buruk. Tapi kalau dah jelas kat kita, tak payah tanya dia wali ke tak. Ini dah memang jelas dia syak. Kecuali lah kalau memang syak bukan saya lah. Kalau saya jual pun tangkap saya. Tak, saya belum share lagi. Zaman sekarang tak belik. Tak belik boleh tu. Perbuatan mereka para awliya dulu tak belik zaman sekarang. Ini zaman kita nak. Ustaz, jangan Ustaz. Dia tak semua lagi. Sampai jadi imam tak ingat Fatihah apa, tak ingat balik rumah. Tak. Anggap boleh. Tak masalah. Boleh insyaAllah Takut disalah tip lah nanti ya. Tengok ada buruk rumah ni. Itu sebebeknya lah. Selagi kita tidak tahu, maka kena tabayun sendiri. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik semua kepada Allah, dan daripada kelemahan saya, nafsu amarah saya. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kita semua insyaAllah. Dan Allah sadarkan kita ataupun Allah letakkan kita pada jalan yang betul, dalam para ulama awliya kita, dan sebenar-benar jalan. Dan apa yang kita dengar ini semoga kita dapat sampaikan pada doa insyaAllah dengan sebenar-benar penyampaian. Dan saya harap kedudukan kita, pengajian kita berterusan sehingga ada kitab. Kemudian kitab ini sebab ada ijazah kitab ini. Dan Pak Amal baru dua ijazah. Saya akan lupa dengan Syekh Fahmi Zamzam nanti untuk ijazah khususnya tentang kitab ini dengan dia. Dan kita akan sanadkan dari dua sanad, ini perguruan saya dan perguruan Syekh Fahmi Zamzam yang mensyarahkan kitab ini. InsyaAllah. Hello.